Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, kita belajar tentang pewarisan dihybrid. Tapi sebelum belajar tentang pewarisan dihybrid, ada baiknya kita ulang kaji tentang pewarisan monohybrid. So, mono ini adalah maksudnya satu sahaja, dia single. So, itu kalau kita tengok contoh ni, yang dia kaji cuma pewarisan ciri ketinggian sahaja. So, satu sahaja ciri yang dikaji pewarisannya di sini. Kalau monohybrid. Hybrid sendiri membawa maksud kacukan. Kacukan daripada dua induk. Macam di sini kita ada dua induk, iaitu induk yang tinggi dan induk yang kerdil. Bakal tulen, macam biasa, dua-dua pun dominant ataupun dua-dua pun recessive. So, kita ada kalau dalam penulisan genotip ini genotip iaitu maklumat genetik. Maksudnya benda yang kita tidak boleh lihat pada mata kasar lah. So, apa yang organisma itu bawa itu genotipnya, itulah yang akan terlihat pada ciri fenotipnya, itu ciri fizikal yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, berbalik kepada cara penulisan, jika ditulis sebagai kedua-duanya huruf besar ataupun satu huruf besar, satu huruf kecil ataupun kedua-duanya huruf kecil. So, kita ada tiga sahaja cara penulisan. Kedua-duanya dominan ataupun kedua-duanya recessive. Dan jika ia berlaku seperti ini, maka kita panggil dia berbaka tulen. Tapi bila dia ada satu dominan dan satu recessive, ini kita panggil sebagai heterozygote. Tapi macam mana pun, jika ada jika ada gene yang dominan di situ, maka yang terlihat hanya pada fenotipnya hanya yang dominan saja, iaitu sifat tinggi. Okay. Kita pergi kepada pewarisan dihybrid. Di ini sebabnya I ya. Di ini dia datang dari perkataan double. Maksudnya kita ia akan datang dari perkataan double. Maybe lah ya, tapi cara saya ingat begitulah. So, kita mahu kaji dua ciri sekaligus. Macam tadi monohybrid kita cuma lihat ketinggian sahaja. Kalau ini contohnya mungkin kita boleh lihat ketinggian dan juga mungkin bentuk daun. Contoh saja. Ini tidaklah ada dalam buku teks, tapi contoh untuk melihatkan kepada kamu. Kalau kita kata pewarisan dihybrid, kita kaji dua ciri sekaligus. Yang mana setiap ciri ini dikawal oleh gene yang berlainan. Terletak pada lokus yang berlainan. Lokus ni kalau kita lukis, ada kan kita biasa lukis kromosom dalam bentuk macam kipas begini. Okey, lokus ni ceritanya begini. Okay, katalah di kawasan sini, lokus ini kedudukannya, di kawasan sini ada gene yang kawal ketinggian. Okey, so sinilah, di kedudukan sini yang kawal ketinggian. Ini bahagian lokus gene yang mengawal ketinggian. And then di bawah sikit, kita ada pula lokus bagi gene yang mengawal bentuk daun. Ini maksudnya, lokus adalah kedudukan gene itu. Dalam bahasa ringkas sajalah ya. Okay, kita tengok contoh di sini. Contohnya di sini, dia ada dua biji benih. Satu bulat dan kuning. Satu berkedut dan hijau. Okey, ikut contoh ini, dia kata Y, iaitu dominan di sini adalah warna kuning. Dan R itu adalah round, bulat, berbentuk bulat. So, ini adalah ciri yang dominan dalam dihybrid cross. Contoh yang ditunjuklah. Kalau buku teks kamu gunakan kuning as K, bulat mungkin sebagai bentuk huruf B, itu tiada masalah. Sebab apapun akronim yang digunakan di sini bergantung kepada soalan dan dia bukanlah tetap. Jadi tidak perlu risau dengan apapun huruf yang digunakan di sini. Yang penting faham baca saja. Okey, so Y huruf kecil adalah recessive-nya yang berwarna hijau. Dan R huruf kecil di sini adalah recessive-nya, iaitu yang berkedut. Okey, untuk filial, ini gamet ya, gamet yang terhasil daripada proses meiosis, sambil kita imbas kembali yang dulu-dululah. Okey, gamet yang mungkin terhasil daripada induk yang pertama ini adalah Y besar dan R besar. Okey, perhatikan di sini dalam satu gamet kita ada dua ciri yang kita mahu lihat, iaitu warna
salah. Ini tidak sepatutnya. Okey. Iaitu warna. Nah, ini sama ada warna kuning ke hijau ataupun dia punya bentuk. Sebab ini adalah dihybrid, kita mahu kaji dua ciri. Sama ada warnanya dan juga bentuknya. Bukan sama adalah dua-dua sekaligus. Okey, so kita dapat gamet yang pertama adalah Y besar, R besar. Gamet yang kedua adalah Y kecil dan R kecil. So, bila kita kacukkan untuk dapatkan genotip bagi generasi filial yang pertama, kita akan dapat, mesti tulis dominan dahulu ya, Y besar, Y kecil, dan juga R besar, R kecil. Okey, ini adalah generasi filial yang pertama. Okey. Masuk yang filial yang kedua ni yang kadang-kadang murid akan keliru sedikit sebab dia punya genotip itu sudah ada berbeza-beza. Kalau macam tadi dia sama, so kebarangkalian kita akan dapat cuma Y dengan R sahaja. Tapi ini dia sudah ada dua jenis, iaitu kita ada campuran itu heterozigot ya. Dominan dan juga resesif, dominan juga resesif. So apa yang kita akan buat? Dia macam ni sebenarnya. Dia ada Y besar dominan, Y kecil, R besar dominan, R kecil. So kita mahu lihat apa kombinasi gamet yang akan dikacukkan untuk generasi yang kedua ya. Okey. Ini untuk kamu lihat kombinasi gamet sahaja. Dan setiap satu gamet kena ada dua ciri. Pasal ini adalah dihybrid. So, kita mungkin akan ada gamet yang Y besar dan R besar. Mungkin juga akan ada gamet yang Y besar, R kecil. Ataupun gamet yang Y kecil, R besar. Ataupun gamet yang membawa dua-dua sifat resesif. Saya padam sikit. Okey, begitu. Okey, so itu yang kita akan ada di sini. Kombinasi gamet Y besar, R besar. Ini. Y besar, R kecil di sini. Y kecil, R besar. Ini. Dan Y kecil, R kecil yang ni. Okey, so kita tahu kalau hybrid, yang tadi cikgu ada cakap, saya ada cakap tadi, hybrid ni adalah kacukan bagi dua induk. So ini adalah kombinasi gamet bagi induk yang pertama di kawasan sini. Ini pula adalah kombinasi gamet bagi induk yang kedua. Senang cerita, jantan betina. Begitu. Okey, kita tengok macam mana dia buat ya. Okey, tadi kita ada kombinasi dia. Katalah di sini kita mahu male dan ini adalah female. So kita ada Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil. So ini pun sama juga, kita just salin semula. Okey. So di sini yang kita kena hati-hati sedikit bila kita kacukkan dia. Okay, so box yang pertama ini dia macam ni. Okay, so kita ada Y besar, tulis sama-sama ya sebab kalau kita ingat bila kacukan itu dia kena dapat satu daripada jantan, kena dapat satu daripada betina. So, jika kita mahu lihat dia mewarisi ciri warna apa, dia kena ada dua berpasangan. Satu maksudnya ini, satu daripada jantan dan satu daripada betina. So, Y besar, R besar, R besar. Okay, box yang kedua, ini pula dia akan turun ke sini. Yang ini. Okay, kita ada Y besar, R besar, R kecil. Dan seterusnya. Okey, tata cara penulisannya, Y besar mesti di hadapan, Y kecil mesti di belakang. Tidak boleh ditulis resesif mendahului dominan. Itu adalah cara penulisan yang salah. Okay. So, kita boleh teruskan sahaja isi dia. Macam ni kan, ini dia akan turun, ini masuk ke box ini.
dan seterusnya. Kamu kena ingat setiap jin itu mestilah wujud berpasangan. Setiap jin, setiap yang apa yang dia waris itu dia mesti wujud secara berpasangan. Tidak boleh wujud single saja. Jika dia wujud sebagai single, mungkin ada, kalau kita ada belajar pasal mutasi kan, mungkin adalah masalah apa-apa mutasi yang berlaku di situlah. Okay, so ini kita boleh teruskan. Dan kamu akan dapat exactly macam di sini. Di sini malaslah mau tulis, kamu tengok saja di sini. Dan kita akan dapatlah dia punya kombinasi 9, 3, 3, 1. Itu saja. Thank you.